Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok bab 5, metabolisme dan enzim. Okey. So, kita tengok dulu apakah maksud metabolism. Metabolism merujuk kepada kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Okey, metabolisme tu adalah kesemua tindak balas kimia. Tak kisah apa-apa yang berlaku pun, asalkan dia berkait dengan tindak balas kimia, dia dipanggil sebagai proses metabolism. Okey. Jenis-jenis metabolisme terbahagi kepada dua, iaitu katabolisme dan anabolisme. Right? Katabolisme ialah proses penguraian bahan daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Kita tengok contoh kat bawah tu. A kepada B dan juga C. A adalah substrate, kepada B dan C iaitu produk. Alright. Sebagai contoh, katalah kita makan nasi. Okey. Seketul nasi adalah kanji. Kanji akan diproses menerusi katabolisme kepada B dan C, iaitu glukosa dan glukosa. Okey, contoh lain, kalau kita makan ayam. Ayam sejenis protein kan? So, protein akan diproses menerusi proses katabolisme kepada B dan C, iaitu asid amino dan asid amino. Itulah bentuk yang paling ringkas. Okey. So, kita tengok anabolisme pula. Anabolisme merujuk kepada proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Maksudnya, kalau katabolisme tu daripada yang besar kepada yang kecil, anabolisme daripada yang kecil kepada yang besar. Okey. Right, kita tengok contoh kat situ. A dan juga B kepada C. Okey, A dan juga B kepada C. Kalau kita tengok contoh tadi, macam nasi kan? Alright. Kalau tadi dia daripada substrate dia adalah kanji, kepada B dan C produk katabolisme tadi. Kalau anabolisme, substrate dia sekarang ni adalah glukos. Glukos dan glukos menerusi proses anabolisme, dia akan menjadi produk iaitu kanji, nasi, seketul nasi. Sama juga kalau kita tengok ayam tadi tu. Kan ayam tadi daripada A dia jadi B dan C tadi kan. Masa proses katabolisme tu. Maksudnya daripada ayam, protein, dia jadi asid amino. Kalau anabolisme, daripada ayam tu dia jadi C sekarang ni. Maksudnya A dan B adalah asid amino akan bergabung dengan asid amino akan menjadi C, iaitu protein ayam. Daripada yang ringkas dan ringkas akan bergabung menjadi yang kompleks. Okey, jadi kita sambung semula pelajaran kita untuk bab enzim. Alright. So, yang sebelum ni, video sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan metabolisme yang terbahagi kepada dua, iaitu katabolisme dan anabolisme. Dan katabolisme daripada molekul yang kompleks kepada molekul yang ringkas. Anabolisme daripada yang ringkas kepada yang kompleks. So, kita masuk 5.2, enzim. Alright. Enzim ialah makin organik yang kebanyakannya dibina daripada protein dan dihasilkan oleh sel organisma hidup. Right? So, enzim ni, dia sejenis makin organik. Dia terbina daripada bahan organik dan kerja dia adalah mempercepatkan tindak balas kimia. Dia membantu proses tindak balas kimia yang berlaku dalam badan kita. So, kita tengok kepada detail. Okey. Rajah 5.1. Ini struktur enzim. Enzim mempunyai tapak aktif. Okey, awak tengok. Enzim ada tapak aktif tu kat situ. Right. Tapak aktif dia akan kompatibel dengan substrate. Okey, yang mana orange tu substrate. Substrate akan melekat dan bergabung pada tapak aktif enzim. Substrate ni, dia ada macam-macam jenis. Dia ada bentuk yang macam ni, dia ada bentuk bulat, macam-macam jenis. Dan enzim ni, tapak aktif dia akan kompatibel dengan substrate tu. Alright, maksudnya substrate yang nak attach pada tapak aktif enzim tu, dia kena yang sesuai. Kalau substrate tu bentuk bulat, tapak aktif enzim ni akan bentuk bulat juga. Okey, dia kompatibel ya. Okey, so penggabungan antara enzim dan substrate akan membentuk kompleks enzim substrate.
Okay, this one. Complex enzim substrate. Okay. Jadi, seterusnya kita tengok penamaan enzim. Penamaan enzim senang je. Kita tambahkan ACE. Okey. Contohnya adalah kalau kita gunakan substrate laktosa. So, awak tengok kat situ. Laktosa tambah air akan menghasilkan glukosa dan galaktosa menerusi bantuan enzim laktase. Sebab substrate dia laktosa, so enzim dia laktase. Katalah substrate dia maltosa. Jadi tindak balas dia akan jadi maltosa tambah air menghasilkan glukosa tambah glukosa dengan bantuan enzim maltase. Okey, contoh yang seterusnya, katalah kita gunakan substrate sukrosa. So, apakah enzim yang terlibat? Of course, enzimnya adalah sukrase. Okey, tambah ACE sahaja. Alright. Jadi, seterusnya, okey. Namun, terdapat juga nama beberapa jenis enzim yang tidak menurut sistem penamaan ini. Contohnya adalah tripsin, pepsin dan juga renin. Okey, yang ni awak kena take note. Penting ni. Maksudnya kalau yang lain, apa-apa yang lain je tambah ACE. Okey, maltosa, maltase. Sukrosa, sukrase. Laktosa, laktase. Okey, lipid, lipase. Tapi kalau enzim tripsin, pepsin dan renin, kita tak akan tambah ACE. Dia memang macam tu nama dia. Tripsin, pepsin dan juga renin. Okey, take note, tulis dalam buku nota awak, penting. Okey, kita akan tengok yang seterusnya, iaitu sifat-sifat umum enzim. Ada 8 sifat umum enzim. Yang pertama, enzim bertindak dengan pantas. Tindakan enzim adalah sangat cepat. Alright. Yang kedua, enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan boleh digunakan semula. Untuk setiap tindak balas yang berlaku, enzim tidak diperlukan dalam kuantiti yang banyak untuk membolehkan tindak balas tersebut berlaku. Okey, sebagai contoh, kalau kita basuh baju, hanya 1 skop bahan pencuci yang diperlukan untuk basuh 10 helai baju. Okey, sebagai contoh. Bukannya setiap skop diperlukan untuk setiap helai baju, ya. Okey, yang seterusnya, struktur enzim kekal tidak berubah atau tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Maksudnya kat sini, enzim dia boleh digunakan semula pada akhir tindak balas. Dia recycle. Alright. Sifat yang keempat, tindakan enzim adalah spesifik. Hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim boleh bergabung. Maksudnya kat sini, spesifisiti enzim berlaku apabila substrat dan tapak aktif itu kompatibel. Sekiranya substrat itu berbentuk bulat, tapak aktif enzim untuk dia bergabung mestilah berbentuk bulat. Maksudnya, sekiranya ada tapak aktif enzim yang berbentuk segitiga, sedangkan substrat yang dia nak berlaku proses katalisis itu berbentuk bulat. So, proses tindak balas tidak boleh berlaku. Okey, sebab dia tak kompatibel. Okey, yang seterusnya, kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Maksudnya kat sini, tindak balas enzim dia boleh berlaku dalam dua arah. Sama ada dalam bentuk katabolisme, iaitu pemecahan daripada struktur yang kompleks kepada struktur yang ringkas. Okey, yang kita belajar sebelum ni, daripada starch kanji kepada glukos dan glukos, ataupun okey, menerusi anabolisme, daripada glukos nak bergabung balik menjadi bentuk yang kompleks. Alright. Okey. Jadi sifat yang seterusnya adalah tindak aktiviti enzim boleh diperlahankan atau dihentikan oleh perencat. Contoh perencat ialah logam berat seperti plumbum dan juga merkuri. Okey. Apa yang berlaku kat sini? Sekiranya barang kita terdedah kepada plumbum dan merkuri,
merkuri ini, okey, dia boleh meresap masuk ke dalam salur darah kita dan dia akan mengacau tapak aktif enzim. Jadi, substrat tidak boleh bergabung pada tapak aktif enzim. Kerana tapak aktif enzim itu telah dikacau oleh perencat. Perencat telah bergabung kat situ. So, substrat tak boleh lagi masuk untuk bergabung pada tapak aktif enzim tersebut. Okey, yang seterusnya. Sesetengah enzim memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan berkesan. Contohnya adalah vitamin B dan juga magnesium. Masuk kofaktor kat sini adalah sekiranya perencat tadi dia kacau enzim. Jadi kofaktor ni dia akan membantu tindak balas enzim untuk berlaku dengan lebih efisien. Okey, sebagai contoh, sekiranya tapak aktif enzim tu rosak, so kofaktor ini akan membantu untuk membaik pulih tapak aktif itu bagi membolehkan substrat untuk bergabung di situ. Right? Okey. Last sekali adalah enzim ialah makin biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Maksudnya kat sini, dengan adanya enzim, tindak balas biokimia boleh berlaku dengan lagi pantas. Sebagai contoh, proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaan manusia. Okey, dengan bantuan enzim, makanan yang kita makan, okey, karbohidrat atau protein akan dipecahkan dengan lebih pantas. Proses pemecahan itu akan berlaku dengan lebih cepat. Contohnya daripada protein kepada asid amino dengan bantuan enzim. Okey, jadi kita tengok semula ada 8 sifat umum enzim.